Ini sebenarnya dinamakan ergonomik. Dan mungkin ramai yang tidak mengetahui apakah itu ergonomik. Kita bawakan Dr. Zafirhan bin Muhammad Makbul, Profesor Pengurusan Organisasi dan Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum. Saya secara automatik duduk tegak bila tengok doktor ni. Hari ini kita nak berbicara mengenai ergonomik. Ergonomik mungkin ramai yang tidak mengetahui istilah ini ergonomik, tapi sebenarnya kita aplikasikan pada waktu dan zaman ketika ini sebab kita ramai di antara kita yang terpaksa bekerja dari rumah, work from home. Jadi bila bekerja daripada rumah ni selalu kita ingatkan janganlah duduk atas katil mentang-mentang dekat rumah mengambil kesempatan pula kan. Dan disebabkan itu terdapat pelbagai komplikasi yang terjadi, mungkin sakit tulang belakang. Sebelum itu terangkan apakah sebenarnya ergonomik itu? Okey. Terlebih dahulu terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana mengundang saya pada pagi ini. Redwin, Syafiqah dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia. Ergonomik sebenarnya telah tercetus sejak 1700 tahun yang lalu dan semenjak 1700 tahun yang lalu sehingga kini ergonomik sebenarnya menambah baik persekitaran kehidupan kita sebenarnya. So apa sahaja yang dapat meminimumkan kesakitan dan juga ketidakselesaan, itulah sebenarnya ergonomik. Dan kalau kita lihat dia berasal daripada perkataan Greek, ergon dan nomos. Ergon itu bermaksud kerja, manakala nomos itu bermaksudnya peraturan, peraturan melakukan kerja. Dan kalau tanya saya lah Syafiqah dan Radwin, ergonomik ni saya sering kaitkan seperti aur dengan tebing. Bagaimana aur iaitu sejenis buluh memerlukan tebing, dan tebing juga memerlukan buluh untuk menghalang hakisan tanah dan sebagainya. Begitulah indahnya keakraban antara aur dengan tebing ini. Bagaimana akrabnya hubungan manusia dengan ergonomik. Sebab ergonomik itu tercetus daripada fitrah kejadian manusia dan juga batasan manusia. So dia mengambil kira menerapkan aspek kemanusiaan ke dalam peralatan yang kita gunakan semasa kita bekerja dari rumah ataupun mengikuti pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Itu sebenarnya yang kita nak tekankan juga doktor pada waktu ini bagi mereka yang bekerja dari rumah, bagaimana ergonomik kita nak wujudkan suasana ergonomik di rumah itu sendiri kerana ialah di rumah peralatan ataupun perabotnya sedikit lain daripada pejabat ada kerusi dia, meja yang sesuai, tapi di rumah ni kita menggunakan perabot apa yang ada di rumah. Bagaimana kita nak memastikan suasana ergonomik itu wujud bagi mereka yang bekerja di rumah? Sebenarnya Redwin, Syafiqah, kalau kita memperkatakan ergonomik, mungkin di luar sana beranggapan bahawa ergonomik ini memerlukan kerusi yang empuk, suasana yang selesa, berhawa dingin, meja yang cantik dan kemas dan sebagainya. Tapi kita perlu tahu dan perlu sedar bahawa bukan semua di luar sana mampu untuk menyediakan persekitaran yang baik, dan juga bukan di luar sana mampu menyediakan kemudahan alat komunikasi yang banyak. Apatah lagi kalau kita lihat pada bilangan ahli keluarga pada ketika itu. Dan di sinilah sebenarnya kita perlu sedar bahawa ergonomik sebenarnya tidak melibatkan kos yang besar. Kos yang besar, dan saya rasa Selamat Pagi Malaysia mengundang saya pada hari ini adalah untuk memberi pendidikan kepada masyarakat. Bukannya kita nak memikirkan tentang perabot yang mahal, kerusi yang cantik. Cuma kalau dengan kita duduk lama berdepan dengan komputer, kalau kita dapat mengalas belakang kita dengan cushion atau bantal, dapat memastikan kaki kita tak tergantung, dan suasana bilik yang senyap, sunyi, dan kita perlu fikir juga kalau kita melihat biasanya kalau kita bermesyuarat, kalau kita bekerja dalam hari-hari yang normal, mungkin memakan masa selama 2 jam atau 3 jam. Sedar atau tidak, kalau kita bermesyuarat secara atas talian, dia boleh memakan masa 4-5 jam. Sebab kita kena mengambil kira masalah rangkaian, liputan rangkaian, masalah alat komunikasi, dan kadang-kadang komunikasi verbal ini dibantu dengan komunikasi lisan kalau kita bersemuka. Tapi disebabkan kita bercakap secara atas talian tanpa bantuan komunikasi tidak verbal,
komunikasi bukan lisan itu, maka kita perlu menyampaikan hujah itu dengan panjang. So sedar tak sedar kita berhadapan dengan komputer, berhadapan dengan gadget ini mengambil masa yang terlalu lama. Ya. Betul. Mengambil masa yang agak lama dan ini akan menyebabkan badan rasa lesu, penat, sakit belakang, sakit betis dan pening kepala. Betul. Dan tidak hairanlah kalau kita melihat masalah stres dan kemurungan juga semakin menjadi-jadi. Itu dah kepada kesan sampingan yang seterusnya, Ya, betul. doktor. Itulah kalau satu perkara yang mungkin tip yang boleh anda cuba macam doktor lakukan sekarang ini, kalau kita duduk terlalu lama, ialah di rumah kita tak ada kerusi yang kita boleh laras tinggi ke rendah, kita boleh sandar, boleh letak Cukuplah bantal. sekadar bantal saja. Macam doktor buat, letak bantal dekat belakang kerusi tu, kita rasa duduk supaya postur badan Betul. betul Betul. doktor. Betul. Selain daripada tip-tip itu, apa lagi perkara yang boleh kita amalkan di rumah lah untuk wujudkan ergonomik? Kalau kita boleh melihat, saya mementingkan tempoh masa itu. Kalau kita bekerja 2 jam menghadap komputer atau gadget, kita perlu mengambil rehat dalam 15 minit, 20 minit. Ya. Jauhkan pandangan kita daripada komputer sebab kajian menunjukkan penglihatan yang terlalu lama berhadapan dengan gadget ataupun komputer ini akan menyebabkan mata berair, kesakitan mata, gangguan penglihatan akan terganggu. Ya? Terutamanya kalau kita melihat kepada generasi Y dan juga generasi Alpha ni. Generasi Y yang lahir pada tahun generasi Z dan generasi Alpha yang lahir pada tahun 1995, generasi Z. Dan juga generasi Alpha. Dan mereka terlalu bergantung kepada teknologi. Ya? Dan kajian juga menunjukkan bahawa mereka terdedah pada risiko ergonomik itu sebenarnya. Dari segi konteks stres, berhadapan dengan gadget, mata dan sebagainya. Bila kita bercakap mengenai ergonomi, dia bukan sahaja tempat duduk kita tu kena selesa, tapi sebenarnya elemen-elemen lain seperti penataan cahaya, bunyi. Tapi bila kita bekerja daripada rumah ni, Redwin, kalau lagi-lagi kalau yang dah berkeluarga, bunyi tu contoh macam anak-anak menangis semua, bagaimana tu? Memang Syafiqah, soalan yang menarik Syafiqah, dan saya rasa semua orang di luar sana yang bekerja daripada rumah, belajar daripada rumah, ya, kita tengok peringkat rendah, menengah dan tinggi semua belajar daripada rumah. Dan tentulah suasana akan menjadi riuh. Suasana akan menjadi riuh dan akan menjadi tidak tenteram, menambah lagi stres. Dan itu sebab saya kata pembelajaran dari rumah dan bekerja dari rumah ini, tempoh masa itu perlu dijaga. Dan kalau kita lihat bilangan mesyuarat, ya, kalau dulunya bekerja secara bersemuka, bilangan mesyuarat mungkin 1 atau 2 satu hari, tapi bila bekerja dari rumah, bilangan mesyuarat itu akan menjadi bertambah. Kadang-kadang back to back, sekejap-sekejap. Sebab kita hanya duduk, tak perlu memerlukan urusan logistik dan sebagainya. Pekerja atau individu itu hanya duduk depan komputer, akan beralih dari satu mesyuarat ke satu mesyuarat. Dan mesyuarat ini mengambil masa yang agak panjang seperti yang saya kata tadi. Dan kalau kita tengok juga belajar daripada rumah, daripada rendah, menengah dan juga peringkat tinggi. Kita melihat ada setengah-setengah pendidik itu yang terlalu, kalau dalam keadaan biasa, kerja rumah tu susah kita nak jumpa. Tapi dalam keadaan pembelajaran atas talian ni, kerja rumah tu semakin bertambah. Dengan menggunakan pelbagai media, tanpa memikirkan kekangan dalam keluarga itu sendiri. Bilangan ahli keluarga, masalah ahli komunikasi dan sebagainya. Liputan rangkaian terutamanya. Okey, satu lagi doktor, kalau kita berhadapan dengan komputer, kita ada komputer riba di rumah ataupun komputer lah. Ada yang mereka mengambil inisiatif membeli beberapa peralatan untuk memastikan ergonomiknya berhadapan dengan komputer, seperti ada satu meja kecil ni, kita letak komputer riba atasnya supaya lagi tinggi, kita tak penat masa penat menaip dan sebagainya. Itu pula macam mana untuk mewujudkan suasana ergonomik tu menggunakan peralatan? Itulah saya kata tadi, kalau ergonomik sebenarnya dia tidak melibatkan kos yang besar. Kalau kita belajar, kita educate diri kita, kita belajar macam mana cara nak meminimumkan kesakitan dan ketidakselesaan, mengalas bantal di belakang, guna waktu yang pendek, waktu rehat yang kita ambil mencukupi. Dan kalau kita ada peralatan, even kalau meja kita plastik, kita alas kain batik pun di depan komputer kita, kita rasa konteks stres itu akan berkurangan. Konteks stres di mana kita punya saraf ini akan tidak terganggu disebabkan kita bekerja dengan komputer. Dan kalau kita tengok sekarang ni jualan secara atas talian semakin menjadi-jadi, dan kita tengok
ada peralatan yang ergonomi itu kos dia sangat-sangat rendah. Sangat-sangat minimum. Sampai RM5, RM2. Peralatan kalau kita tengok mousepad. Mousepad itu dengan yang murah kita boleh dapat untuk menjaga saraf kita. Sebab kita tahu ada sindrom terowong kapal. Yang itu pun mungkin akan berlaku jika kita mengabaikan aspek ergonomik sebenarnya. Macam-macam yang boleh dicuba. Betul. Jika berada di kawasan tempat kerja ataupun di pejabat, sememangnya menjadi satu kewajipan majikan untuk menyediakan satu kawasan yang ergonomik. Tapi bila di rumah ini, sebenarnya tidak memerlukan kos yang tinggi pun. Seperti mana kata doktor, kalau lengur tu daripada duduk boleh berdiri untuk menaip. Doktor? Betul. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Zafihan bin Muhammad Mahbub kerana sudi berkongsi mengenai ergonomi ini. Sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh